بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه جزاك الله خيرا تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيها أبواب الجحيم وتغل فيه مرادة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan." Telah datang kepada kamu Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkatan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah telah memfardukan atas kamu berpuasa di dalam bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan baginya ataupun dibukakan di dalam Ramadan itu pintu-pintu as-sama, langit. Wa tughlaqu fiha abwabul jahim, dan ditutup baginya di dalam bulan Ramadan pintu-pintu neraka al-jahim. Wa tughallu fihi maradatu syayatin, dan diikat, dibelenggu maradatu syayatin. Maradatu syayatin iaitu syaitan-syaitan yang al-marid, yang gagah perkasa, itu setan yang kuat. Diikat. Lillahi fihi lailatun, dan bagi Allah di dalam Ramadan itu ada satu malam, khairun min 1000 syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim, siapa yang diharamkan kebaikannya, kebaikan malam Lailatul Qadri itu, malam Al-Qadar, faqad hurim, maka dia diharamkan. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dan selainnya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla, malam ini malam 1 Ramadan, dan telah pun masuk bulan yang penuh barakah, bulan yang ditunggu-tunggu. Dan keberkatan bulan Ramadan itu telah pun dimaklumi, itu kebaikan yang banyak di dalamnya, dan berterusan kebaikan tersebut, yang mana amalan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus dalam bulan Ramadan itu adalah berpuasa pada bulan Ramadan siang harinya. Antara faedah, antara kelebihan yang Allah sediakan lagi ataupun Allah menyebutkan dalam bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan pintu-pintu langit itu dibuka. Dalam riwayat yang lain, pintu-pintu syurga dibuka dan ditutup padanya pintu neraka, sebagai suatu bentuk kemuliaan Ramadan,
Sebab dia kata tadi syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh kebaikan. So dalam rangka Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan kebaikan yang banyak dalam bulan Ramadan itu, maka Allah khususkan dalam bulan Ramadan dibukakan pintu langit ataupun pintu-pintu syurga dan ditutup pintu neraka. Bukan bermakna seseorang itu tidak akan diazab, bukan bermakna seseorang itu tidak akan masuk syurga. Ia hanya suatu kemuliaan dalam bulan Ramadan bila dibuka pintu-pintu rahmat, pintu-pintu syurga sebagai suatu simbolik keberkatan Ramadan, dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan keampunan yang banyak, dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan orang-orang yang masuk dalam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, maka disimbolikkan dengan dibuka pintu syurga dan ditutup pintu neraka, dan diikat syaitan-syaitan, sebagaimana juga yang telah pun selalu kita dengar apabila tibanya bulan Ramadan, syaitan diikat. Dan syaitan diikat itu boleh jadi kesemuanya sekali. Boleh juga dipahami maradatus syayatin, dalam hadis yang kita bacakan itu adalah syaitan-syaitan yang kepala, syaitan-syaitan yang ketuanya. Adapun perebet-perebet, kepala-kepala kecil, bawah-bawah tidak diikat. Itu juga adalah satu bentuk juga nak memberitahu apabila bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah itu, diikat syaitan-syaitan itu, supaya orang-orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih menuju kepada kebaikan daripada kejahatan. Dan Allah Ta'ala juga menyediakan pada malam salah satu daripada Ramadan itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu, sesiapa yang Allah haramkan daripada mendapat kebaikannya, maka dia tidak akan mendapatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita untuk Lailatul Qadri. Dan sudah tentu siapa yang menghidupkan Ramadan, sama ada berpuasa pada siang harinya, sebagaimana disebut oleh Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana imanan wahtisaban, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi, akan diampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Itu siang harinya berpuasa. Pada waktu malamnya pula, man qama ramadana imanan wahtisaban, siapa yang mendirikan Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi, diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Maka amalan-amalan yang berada dalam bulan Ramadan yang mesti kita rebut, dah tentu hak yang khususnya itu adalah puasa siang harinya. Adalah berdosa besar siapa yang meninggalkan puasa pada siang hari bulan Ramadan tanpa ada keuzuran syar'i, dan tidak boleh seseorang itu membuka puasa tanpa ada keuzuran yang syar'i. Kerana ianya suatu bulan yang diwajibkan, difardukan siang harinya untuk berpuasa. Kemudian antara amalan juga dalam bulan Ramadan adalah mendirikan malamnya, mendirikan malam Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga dengan kasih sayang dan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Ramadan itu qiyamul lailnya dibuat berjemaah. Qiyamul lail dibuat berjemaah bukan bermakna luar Ramadan tak boleh berjemaah, tetapi dalam bulan Ramadan maka Nabi SAW keluar ke masjid untuk salat tarawih, salat qiyam Ramadan ataupun qiyamul lail pada siang hari bulan Ramadan. Dan siapa yang nak mendapatkan pahala bersama imam penuh, maka hendaklah dia salat bersama dengan imam sampai habis. Kalau imam buat 8 lah sampai habis. Kalau imam buat 20 lah sampai habis. Maka dia akan mendapat pahala qama ma'al imam, siapa yang mendirikan salat bersama dengan imam.
amalan antara amalan lain yang dituntut dan tidak boleh untuk dikesampingkan adalah mudarasatul Quran. Al-Quran, tadarus Al-Quran, mudarasatul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibn Abbas, kana ajwadun nas, adalah Nabi itu ajwad, sangat pemurah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah dalam bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika mana dia bertemu dengan Jibril, dan Jibril bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam daripada Ramadan. Fayudarisuhul Quran, dan bertadarus Nabi itu dengan Jibril Al-Quran. Tadarus adalah membaca dengan seorang mendengar. Seorang membaca, seorang mendengar, seorang lagi membaca, seorang mendengar, itu namanya tadarus. Dan tidak maksudnya membaca beramai-ramai dengan satu suara. Hak tu tidak nama tadarus. So tadarus, seorang baca, seorang dengar, ataupun seorang baca, orang lain dengar, cek, dan orang lain pula berikutnya, dan orang lain pula mendengarnya, maka itu maksud tadarus. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan di akhir-akhir hayatnya 2 kali dia bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Perlu tak mengkhatamkan Al-Quran pada Ramadan? Ya, jika sekiranya mampu, silakan. Maka disuruh kita khatam Al-Quran dalam Ramadan. Bahkan bukan bulan Ramadan saja, tapi dalam bulan Ramadan itu khatam sekali khatam pun dah kira cukup dah. Adakah boleh khatam dengan kurang daripada 3 malam? Itu tidak sunnah. Sunnah mengkhatamkan Al-Quran 3 malam itu paling minima. Bawah daripada itu, maka ia sesuatu yang tidak sunnah. Antara amalan bulan Ramadan lagi al-jud, itu disebutlah hadis yang kita bacakan tadi, al-jud adalah pemurah. Maka pada bulan Ramadan jadi seorang yang pemurah. Kalau kita ni pemurah kurang daripada seluar bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan kena lebih jadi pemurah. Antara perkara yang dituntut juga adalah memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka. Dan siapa yang memberi makan orang yang berpuasa untuk dia berbuka, maka dia mendapat pahala seumpama orang yang berpuasa tersebut. Dan berikutnya al-ijtihad fil ibadati fil ashril awakhir min Ramadan, dan berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan lagi amalan ibadat 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan. Jadi itu antara perkara yang disuruh oleh agama, datang dengan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping menjauhkan maksiat, di samping meninggalkan ghibah, mengumpat, al-fuhush, cakap buruk ataupun cakap mencarut, wal kadhib, cakap bohong, yang mana disebut jika sekiranya seseorang itu tidak meninggalkan, man lam yada' qaul az-zur, siapa yang tidak meninggalkan cakap bohong dalam bulan Ramadan dan beramal dengan cakap bohong, maka Allah tidak berhajat kepada amalan dia meninggalkan makan dan minum pada siang hari di bulan Ramadan. Maksudnya puasanya sia-sia, tak ada faedah daripada puasanya. Jangan cemari bulan Ramadan dengan amalan bid'ah. Jangan cemari bulan Ramadan dengan amalan bid'ah. Meh datang pula satu video yang tahun ni disebarkan pula. Tahun-tahun lepas saya rasa tak ada orang sebar, sebab mungkin tak jumpa lagi kot. Tahun ini meh pula buat video TikTok, video macam-macam lah, dan disebarkan amalan salat mutlak 4 rakaat pada malam pertama daripada bulan Ramadan. Malam ni lah, malam pertama daripada bulan Ramadan. Maka katanya salat 4 rakaat mutlak, salat sunat mutlak 4 rakaat, boleh dibuat dengan 1 salam ataupun boleh dibuat dengan 2 salam. Dibaca di dalamnya lepas suratul Fatihah, suratul Al-Fatih, surah Al-Fatih. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat tu baca rubuk-rubuk, seperempat, 4 rakaat lepas maghrib.
So 4 rakaat salat sunat mutlak lepas maghrib dengan membaca lepas Fatihah itu surah Al-Fatih, maka dia akan mendapat fadilat apa dah disebut, pahala tak rezeki ke apa benda tak, macam-macam lah disebut fadilat. Jadi amalan ni walaupun dinyatakan disebut oleh para ulama, dinyatakan juga oleh Al-Imam Khatib Asy-Syarbini dalam tafsirnya ketika mana mentafsirkan surah Al-Fatih, dan juga Al-Imam Al-Qurtubi juga menyatakan dalam tafsir surah Al-Fatih, maka dia menyatakan amalan ini, itu amalan jangan meninggalkan, katanya jangan meninggalkan amalan salat mutlak 4 rakaat pada lepas maghrib malam pertama daripada Ramadan. Maka dia pun kata jangan, dia pun sebutlah Al-Imam Khatib Asy-Syarbini sebut, Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi perkara ini tidak ada asal dalam agama. Walaupun disebut oleh Al-Imam Khatib Asy-Syarbini, walaupun disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir, tidak bermakna apa yang disebutkan itu mesti sahih. Tidak bermakna apa yang disebut itu mesti sahih. Bahkan tidak ada amalan, dia hanya menakalkan saja. Dia hanya menakalkan saja, dan amalan tersebut wallahu a'lam disebut juga dalam beberapa kitab-kitab yang lain, kita doa-doa, kita amalan dan sebagainya. Jadi perkara itu tidak sahih, bahkan tidak ada asal dalam agama. Apa maksud tidak ada asal dalam agama? Tidak ada sumber yang sahih daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu imam buat, Khatib Asy-Syarbini suruh, Al-Imam Al-Qurtubi, itu bukan bermakna ia amalan yang sunat. Ia bukan amalan yang sunnah. Boleh saja seseorang imam melakukan kesilapan. Kullu kalamin yukhadhu wa yutrak, semua kalam orang boleh diambil dan boleh ditolak, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun buat video TikTok, dan dia pun sebut di akhir, tolong sebar-sebarkan, jangan sebar, haram sebar. Boleh sebarkan, boleh sebarkan dengan ditulis amalan yang tiada asal. Boleh disebarkan video tersebut, elok pun disebar sebab dah tersebar. Maka disebarkan video tersebut dengan ditulis amalan ini tidak ada asal daripada sunnah yang sahih. Amalan ini tidak ada asal daripada sunnah yang sahih. Oleh kerana dia tidak ada asal daripada sunnah yang sahih, maka dia jadi bid'ah munkarah, bid'ah yang munkar, bid'ah yang diingkari. Kenapa dia bid'ah? Dah tentulah amalan mesti datang dengan dalil. Amalan ibadat mesti datang dengan dalil. Jika sekiranya tidak ada dalil yang sahih, maka satu amalan ibadat tidak boleh dilaksanakan. Jadi amalan ini macam kita sebut, walaupun dinakalkan, tapi kalau sekiranya tidak ada sumber yang sahih, maka ianya direka. Ditambah pula, kenapa, apa permasalahannya? Permasalahannya jangan salah faham. Kita bukan kata salat 4 rakaat mutlak tak boleh. Boleh. Bila-bila masa saja nak buat salat mutlak boleh. Itu namanya mutlak. Salat mutlak maksudnya salatlah pada bila-bila masa. Dia mutlak. Dia tak ada qaid. Dia tak diikat dengan waktu tertentu. Itu maksud mutlak. So bila kita salat qabliyah ba'diyah, dia bukan mutlak. Dia salat ba'diyah, salat sebelum mengiringi salat fardu. Salat ba'diyah dia dah diikat dengan ba'diyah selepas salat fardu. Maka itu salat yang tidak mutlak. Salat mutlak tak ada time, bila-bila time boleh buat. Dia tak ada time yang spesifik. Sebagaimana kalau kita masuk masjid sementara menunggu khatib nak naik mimbar, maka dia boleh salat seberapa banyak yang dia nak, yang itu namanya salat mutlak. Ataupun malam hari, qiyamul lail. Qiyamul lail tak mesti menamakan, tak mesti namakan salat taubat, tak mesti namakan salat tasbih. Walaupun datang nama-nama tu disebabkan hadis lah. Maksudnya disebabkan hadis tu sebut tentang tasbih.
maka datang nama solat tasbih. Tapi kalau dia bangkit tengah malam, dia 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, itu namanya mutlak. Mutlak salat, mutlak salat. Secara mutlaknya salat, tinggal lain oleh kerana buat waktu malam, dipanggil qiyamul lail. Panggil qiyamul lail. Jadi siapa-siapa yang telah tengok video tersebut, bolehlah komen kat situ, bawa dalil. Ataupun tulis peringatan, jangan disebarkan. Jika nak disebarkan, sebarlah amalan yang dah kita sebut dah tadi tu. Amalan-amalan yang difardukan, amalan yang disunatkan, semuanya telah termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Agama Islam mudah. Apa saja amalan yang kita nak buat, dah ada dah manualnya. Dah ada daripada Quran Sunnah. Tak payah nak reka-reka, tak perlu. Buat saja apa yang ada. Yang ada tu pun tak larat nak buat. Jangan ditambah-tambah lagi. Dan jangan dikotori Ramadan kita, ataupun jangan diawali. Awal-awal lagi dah buat bid'ah dah. Maka keberkatan apa yang kita nak? Keberkatan apa yang kita nak daripada Ramadan kalau telah dikotori dengan bid'ah, dengan khurafat dan sebagainya? Tu belum tengok video Ustazah merepek tu, ada teringat dia sebut jugalah. Video Ustazah yang membicarakan persoalan membatalkan puasa kalau sekiranya berak taik masuk balik. Ini satu hal. Dia rasa dia dah cukup bagus tu, kan? Dengar baik-baik, dia kata. Dengar baik-baik, dia kata. Siapa yang berak teran tak habis kot, tarik tu dah keluar, masuk balik, batal puasanya. Allah Akbar, susahnya puasa. Agaknya bila tarik dia tu masuk balik, kenyang agaknya. Mana datangnya benda-benda ni semua? Hak ni yang ulama menyatakan, hatta Syekh Qaradawi menyatakan sebahagiannya meletakkan kaedah. Kemudian datang persoalan-persoalan furu', dan furu' itu diletakkan di bawah kaedah. Hak tu jadi salah. Kaedah datang daripada dalil. Kaedah datang daripada dalil. So ulama buat kaedah. Tapi kalau kaedah ni dibuat, kemudian dia ambil pula furu', masuk furu', isu-isu baru moden ataupun isu-isu apa-apa, bukan diletak bawah dalil, diletak bawah kaedah. Hak tu yang jadi kadang-kadang jadi macam-macam. Dulu kita dah sebut dah, hak ni sangkaan kita, ramai orang dah okey dah faham dah. Korek hidung, korek telinga, kan? Alih-alih keluar juga video hak yang baru ni Ramadan dah masuk ni, keluar hak masalah berak. Dulu hak yang terfamousnya adalah kentut dalam swimming pool. So kalau dia mandi swimming pool, dia kata, boleh tak mandi swimming pool waktu siang hari bulan Ramadan? Maka dia pun kata, tak boleh, kerana takut nanti terkentut. Nanti bila dikentut, bila dah angin keluar, dia sedut balik air itu masuk dalam lubang tubuh, kemudian batal lah puasanya. Hak ni disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Apa yang dimaksud dengan al-jawf? Itu poin utamanya. Al-jawf, perut ni, ini al-jawf. So bila masuk dalam al-jawf, sesuatu yang masuk dalam al-jawfu, diterjemah dalam bahasa Melayu rongga. So rongga yang terbuka. So bila rongga terbuka, dia tak datang dah dengan dalil dah. Dia dah buat suatu kaedah. Kaedahnya apa-apa yang masuk dalam rongga yang terbuka batal puasa. Maka dia ambil furu' ni tadi, dia letak dalam kaedah yang tadi tu. Apa-apa yang masuk dalam rongga terbuka, yang dalil tak menunjukkan demikian, maka korek hidung batal.
Kenapa kulit hidung batal? Kerana dia kata masuk dalam rongga terbuka. Kerana katanya hidung adalah rongga terbuka. Dan dia katanya telinga adalah rongga yang terbuka. Dan memanglah terbuka, tak ada katup, tak ada penutup. Tapi yang dimasukkan al-jawf, apabila masuk sesuatu dalam al-jawf, maka yang disebut oleh fuqaha ataupun awalnya adalah perut lah. So benda yang memasuk daripada ni, mulut ni dan ke bawah, ke dalam, maka membatalkan puasa. Tapi bila dibuat kaedah rongga terbuka, maka dipakai kepada semua rongga. Maka ini rongga, sampai pula sebagian kata titik air dalam ubat airmu dalam mata batal puasa. Dan berikutnya bawah tu lah rongga tu. Rongga yang dia kata terbuka. Maka datanglah kaedah, kalau berak tak habis, tahi masuk balik, batal. Kalau kentut dalam air disedut balik, batal. Dia pun kata, jadi bulan Ramadan ni tuan-tuan kena hati-hati nak basuh berak. Nak basuh berak yang kuik-kuik belah dalam tu, batal puasanya. Habis nak buat apa? Cuci luar je macam budak-budak. Tang mayat pandai pula dia nak korek. Mayat yang mayat yang meninggal tu pandai pula nak ada kuik. So dia kata tak boleh kuik. Sedangkan Islam agama yang menjaga kebersihan. Islam menjaga kebersihan. Maka kalau cuci berak hak luar saja, jangan masuk dalam. Kalau masuk dalam batal. So hak ni adalah satu pandangan yang tak betul. Satu pandangan yang tidak tepat. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan ulama-ulama yang lainnya, dan hatta Al-Imam Ibn Hazim dan sebagainya, perkara yang membatalkan puasa ini asasnya 3. Perkara yang membatalkan puasa asasnya 3. Apa dia? Makan, minum, jima'. Selesai. Makan, minum, jima' batal. Makan, minum, jima' 3. Ini ibu panggil ibu. Ini utama. Apa saja yang furuk datang, yang macam makan, maka dia masuk bawah kategori makan. Hak tu lama letak. Yang mana masuk dalam kategori minum, masuk macam minum, masuk bawah kategori minum. Dan berikutnya jima'. So bila makan, masuk ikut sini. Bila masuk hospital, masuk tiup makanan, maka itu namanya makan lah. Walaupun tak melalui mulut. Tapi kenapa dia masuk ikut hidung? Sebab pesakit itu tidak boleh makan melalui mulut. Maka dia masuk tiup dalam hidung, maka dia akan masuk ke sini juga. Maka yang dimasukkan pula dalam tiup itu susu, minuman. Minuman tu untuk apa tujuan dia? Makan untuk apa? Makan untuk memberi tenaga. Maka minum susu hak pesakit yang ikut tiup hidung untuk memberi tenaga. Maka apa-apa yang dicucuk yang tidak namanya makan, maka tak batal puasa. Apa contohnya? Contoh injection. Injek ubat kerana penyakit. Tapi kalau masuk air, drip, air dikira minum. Sebab apa tujuan air? Maksudnya apa tujuan air? Untuk supaya dia tidak dehydrated dan supaya dia tidak supaya dia bertenaga, ada air. Sebab tu drip batal puasa. Tiup hidung makanan batal puasa. Cucuk ubat influenza tak batal. Cucuk ubat COVID-19 tak batal, dan sebagainya. Begitu juga makan lendir hingus. Ada orang makan lendir hingus? Jangan ditelan. Ambil tisu, lap dan buang. Inhaler. Maka
Majma' fiqah semua menyatakan tidak batal. Diqiyaskan dengan madmadah wal istinsyaq. Madmadah apa? Kumu dan masuk air dalam hidung. Nabi kata apa? Balighu fil istinsyaq. Lebihkan masuk air dalam hidung. Illa an takuna sa'iman. Melainkan kamu berpuasa. Okey, melainkan kamu berpuasa tu maksudnya tak payah buat ke kena buat? Baligh, banyakkan masuk air hidung kecuali puasa. Maksudnya bila puasa kena tak masuk air hidung? Kena tak? Kenalah. Tinggal lagi tidak baligh, tidak banyak. Bila kita wuduk, bila siang hari bulan Ramadan, bila wuduk, sunnah tetap sunnah. Maka masuk air hidung dan mulut dan hidung masuk. Kemudian keluarkan. Ada tak kemungkinan air yang masuk dalam mulut ni masuk dalam? Ada kemungkinan. Tapi yang kemungkinan yang masuk tu peratus-peratusannya tak macam minum air. Itu tak nama minum. Maka yang pakai inhaler, dia masuk dalam paru-paru dengan titisan-titisan saja, maka dikiaskan kepada masuk air dalam mulut, itu kumu dan hidung. Jika masuk, tak ada masalah. Itu tidak membatalkan puasa. So itu dia punya asas. Yang kalau kita faham, settle masalah. Makan, minum dan yang seumpama dengannya dan jima. Itu je. Habis yang tak jima, dia suka-suka cium-cium, tak batal lah. Kan? Yang batal jima. Yang tidak jima tak batal. Tapi kenapa ulama kata makruh? Kerana dibimbangi membawa kepada jima. Itu je. Satu orang tua, Nabi membenarkan cium. Seorang lagi muda, Nabi tak membenarkan. Bukan maksud tak membenarkan, tak boleh. Sebab Nabi itu basyara zaujatah. Nabi cium isterinya. Nabi menggauli isterinya, melainkan antara pusat dengan lutut. Itu tak jima. Berpeluk-peluk, bersedak-sedak, boleh. Sikit je. Kalau kita jenis tak boleh tahan, memang kalau dah start dengan sikit, dia akan mesti kena lajak, tak boleh lah. Di situ datang makruh, tak boleh lah. Tapi kalau dah biasa, sikit-sikit saja, tidak membawa kepada jima. Itu yang Nabi benarkan kepada orang tua. Kenapa orang tua? Kana yamliku li irbih. Kerana orang yang lebih tua, lebih berpengalaman, dia lebih boleh mengawal. Ada pun orang muda baru kahwin, dia kata jangan buat. Sebab baru kahwin nanti telajak. Wallahu a'lam. So ini beberapa perkara yang untuk diingatkan di awal malam pertama Ramadan ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang, memberikan kita kesempatan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengharamkan kita mendapat kebaikan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah tak mengharamkan kita mendapat Lailatul Qadri, Malam Al-Qadar, dan mudah-mudahan puasa kita tahun ini puasa yang terbaik daripada tahun lepas. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa nak tanya? Lah aku kan? Saya nak lari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka